أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوا بأموالكم عن أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه. رواه ابن عساكر radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qu bi amwalikum an a'radikum. Peliharalah keaiban kamu dengan harta benda. Wal yusani' ahadukum bilisanihi an dinihi. Dan peliharalah agama kamu dan peliharalah oleh dan hendaklah memelihara oleh salah seorang kamu dengan lidahnya akan agamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Ibn Asakir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qu bi amwalikum an a'radikum. Peliharalah maruah kamu dengan menggunakan
harta benda kamu. Ataupun terjemahan dia, peliharalah dengan menggunakan harta benda kamu menjaga maruah kamu. Peliharalah dengan menggunakan harta benda kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mempertahankan maruah kamu. Qu bi amwalikum an a'radikum. Baik, yang pertama sekali, dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW menceritakan tentang faedah-faedah harta benda. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah menyediakan segala-galanya untuk kita. Segala yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita di dunia ini ialah untuk kemudahan kita menjalani hidup, menjalani kehidupan kita sebagai hamba Dia. Maknanya, segala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, semua itu tidak diciptakan sia-sia. Semua tercipta ada hikmah dan tujuan dia. Di sini ada suatu perkara lain yang berkaitan dengan muru'ah. Muru'ah ialah maruah. Di sana ada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, menjaga maruah. Yang kedua, menjaga agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, menjaga maruah. Maruah ialah nama baik kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di sana ada ulama yang menyebut, ishabu ashabal muru'ah, fa illam tajidu fashabu ashab. Kata ulama, ishabu ashabad din, fa illam tajidu ishabu ashabal muru'ah. Bertemanlah kamu dengan orang yang ada agama. Tapi kalau kamu tak jumpa orang yang ada agama, bertemanlah kamu dengan orang yang ada maruah. Itu ungkapan yang ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kita mesti beragama. Hidup ini mesti berpandukan kepada agama. Agama ialah hukum hakam Allah. Ada perkara yang Tuhan bagi buat, ada perkara yang Tuhan larang kita buat. Maka kita nak tahu apa yang Tuhan bagi buat dan apa perkara yang Tuhan larang kita buat, kita kena ada ilmu. Kita kena mengaji. Bila mana kita ada ilmu, maka ilmu menyuluh kita. Apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita meninggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang hidup berpandukan kepada agama ialah orang yang menempah keselamatan hidup di atas muka dunia. Maka orang yang hidup tanpa berpandukan agama ialah umpama seperti orang yang naik kereta waktu malam tak ada lampu. Jadi dia bakal menempuh beribu resiko di dalam perjalanan. Mungkin jatuh gaung, mungkin terjun benar dan sebagainya.
Tapi orang yang ada ilmu, umpama seperti orang yang naik kereta ada lampu. Jadi, semua tu akan menyuluh dia ketika mana dia menjalani hidup di atas muka dunia. Baik, maka kata ulama, bertemanlah kamu dengan orang yang ada agama. Pasal apa? Kepentingan, di mana kepentingan orang yang ada agama? Orang yang ada agama, dia akan menegur kita bila mana kita menyalahi peraturan dalam beragama. Sebab agama ni dia kena memperingati. Tengok kawan salah, kita kena bagi teguran. Kita salah, kita minta orang tegur pula. Maka sebab itu dalam Quran Tuhan sebut, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang ada 4 sifat dalam diri dia. Yang pertama, dia beriman. Yang kedua, dia beramal amal yang soleh. Yang ketiga, saling berpesan di atas kebenaran. Yang keempat, saling berpesan di atas kesabaran. Kalau ada 4 sifat ni pada seseorang, maka dia tak rugi. Sebab Allah kata manusia semua rugi kecuali siapa yang ada sifat yang 4 perkara ni, insya-Allah. Dalam ayat ni Tuhan sebut wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Mana hidup ni maknanya bila kita faham daripada ayat ni kata, kita faham kata hidup ni dia mesti kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat memperingati. Maka orang yang boleh peringat kita kalau kita salah, yang pertama sekali ialah orang yang ada agama. Kalau orang tak ada agama, dia biar, dia sendiri pun tak berpedoman, dia sendiri tak tahu nak menjalani kehidupan beragama, macam mana dia nak pandu orang beragama? Tentu tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Itu pertama. Bertemanlah kita semua dengan orang yang ada agama. Tapi kalau kita tak jumpa dengan orang yang ada agama, cari pula orang yang ada muru'ah. Apa dia makna orang yang ada muru'ah? Orang yang ada maruah. Orang yang ada maruah ni macam ni. Orang yang ada maruah, dia malu kalau mana dia dipandang rendah dalam perkara akhlak. Makna orang yang ada muru'ah ialah orang yang ada akhlak. Kalau sebagai contoh, di satu tempat yang orang yang ada harga diri tak duk, tiba-tiba kita ni piduk tempat yang orang yang ada harga diri tak duk tempat tu. Contoh, tempat orang tikam rumah ekor. Saya ni tak reti, kita ni bodoh. Satu malam tu Haji ni cerita 20 tahun lepas. Lepas mayang maghrib, malam tu tak ada kuliah. Lepas maghrib, start motor pergi pekan. Duk pokok senah. Sampai dulu ni tang tu tempat bas kona. Pokok senah tu, tang kedai roti canai tu. Tang tu ada Musa Sayyidina Muhammad, ada kedai gambar. Saya tu lepas daripada mayang maghrib, start motor main pekan. Main pekan pokok senah. Tengok penuh orang. Saya kata apa ni? Accident ke apa ni?
Langsung kona motor pergi tanya, pasal apa? Ada apa? Pakai duk mengelak semua. Rupanya mereka tikar nombor ekor. Spot tutur kot. Masalah Sayyidina Muhammad. Bodoh, saya tak reti. Jadi subhanallah, tempat yang macam tu jangan piduk-piduk. Piduk sekaki tunggu. Tempat tu tak boleh duduk. Nanti orang kata, apa tu haji tu? Piduk. Pitikan nombor ekor. Sebab ada orang tak malu. Ada satu orang tu imam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau saya mengaji tak Mahmud dulu. Tu imam ni, dia imam masjid. Dan baca khutbah juga pada hari Jumaat. Petang-petang, sebelum sampai rumah, dia tongkat motor, berhenti. Kedai nombor ekor, tikam juga dia pun. Saya kata, kita ni budak-budak, belum mengaji lagi. Pun reti fikir, macam mana orang yang ada ilmu, kata ada ilmu lah, tu imam kan, Allah Sayyidina Muhammad. Tak segan silu, tak rasa segok, boleh tongkat gerek. Waktu tu, zaman tu tu imam tak naik motor, tak naik kereta, main masjid jadi imam naik gerek. Macam mana boleh tongkat gerek, pergi beli nombor ekor. Jadi, makna apa? Orang ni tidak ada muru'ah. Dia tak ada maruah. Dia tak rasa segan silu, dia dipandang tidak berakhlak. Itu dia panggil muru'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Contoh lain. Orang agamawan ni, dia orang agamawan dalam negeri dan negara kita ni, kalau orang panggil ustaz lah. Ustaz ni paling kurang dia kena ada secotek kepiah atas kepala. Paling kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil fiqh. Dia sebut dengan fiqh. Fiqh ni ialah suatu perkara yang kita buat untuk kita dipercayakan ilmu yang kita sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fiqh ni tak sama di antara setempat dengan setempat. Kalau di Malaysia ni, had sebelum ni lah. Kalau had lah, ukuran kita tak tahu. Kalau orang kata, tu ustaz tu. Tu ustaz. Kepiah tak ada. Orang kampung, soalan Sayyidina Muhammad, dia kata, ustaz ke? Nampak macam cikgu? Faham tak? Jadi setengah-setengah orang kampung, dia bertikai ke, kenapa ustaz tak berkupiah atas kepala? Setengah-setengah orang. Setengah-setengah sampai, ustaz tak berkupiah, cikgu berkupiah pula. Setengah-setengah orang. Tempat yang macam tu, ustaz kena pakai kepiah. Tapi kalau satu tempat, orang tak kisah. Walaupun kita tu, masalah, contohlah, kuliah maghrib. Contoh kuliah maghrib ni. Seorang ustaz kita main tengok dia mengajar, dia pakai jubah saja, kepiah tak ada. Tak ada atas kepala. Apa tuan-tuan rasa? Rasa pelik juga kan? Dia main mengajar macam ni, masalah saya nak pakai jubah saja, kepiah tak pakai. Rambut sikat elok ya. Apa tuan-tuan rasa? Ustaz lupa kepiah apa? Kan? Tak, tempat ni kena pakai kepiah kalau macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini untuk dipanggil penjagaan terhadap kepercayaan ilmu yang kita sampai. Tapi kalau tempat, ini bukan negeri, ini bukan tempat, bukan negeri, bahkan negara. Macam Mesir. Mesir ni, ulama alim 4 mazhab. Rakyatnya tak pertikai sikit pun keilmuan dia. Mereka tetap menganggap tinggi keilmuan dia. Sekalipun dia tak berkupiah atas kepala. Mesir, negerinya tak kisah. Jadi dia tak hilang fiqah sekalipun dia tak berkupiah atas kepala. Itu ukuran fiqah. Ingatlah dulu waktu mana kita budak-budak dulu.
Tok Khotib ni kalau nak sembahyang Jumaat, orang akan saruk baju. Jubah hak hitam tu, hak bekah tu, ingat tak? Dulu-dulu juga Tok Khotib ni kadang-kadang orang tak bagi jubah tu, orang bagi serban hak kuning tu je. Ingat tak? Serban Mekah hak kuning tu. Ingat tak dulu-dulu? Jadi hak tu dia terima daripada Tok Khotib. Makna Tok Bilal ni dengan dia bagi tongkat, dia bagi sama serban tu. Ingat tak dulu? Jadi bila mana Tok Khotib tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik atas mimbar, dia buh atas kepala ataupun buh belakang ni. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi jadi khatib di tempat tu, orang jemput. Tetapi bila mana orang bagi jubah tu, abaya ke? Pak Angah dia panggil apa? Pak Angah jubah tu jubah hitam. Orang Mekah panggil apa? Jubah hitam tu lah. Hak yang apa ni, benang mah tu. Allah Sayyidina Muhammad. Kita tak mau pakai. Nak baca khutbah, boleh macam tu lah kita kata. Orang tu sudah tidak thiqah. Itu bahasa dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang ada muruah, dia turun, Allahu Akbar, turun kereta, lupa pakai kepiah. Dia tu ustaz. Allah rasa segan lah, rasa malu lah, rasa tak ada tengkok lah, macam kudung pala lah. Orang tu ada muruah. Jadi, maknanya, kalau kamu tak jumpa orang yang ada agama, untuk kamu buat dia kawan kamu, kamu carilah kawan yang ada muruah. Orang yang ada akhlak. Dalam satu ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Syafi'i, "Laisa minal muru'ah an tukhbira bisinnik." Itu di antaranya ungkapan Imam Syafi'i. Bukanlah orang yang bukanlah kamu termasuk orang yang ada maruah, kamu cerita umur kamu berapa. Itu satu ungkapan Imam Syafi'i. Maknanya kalau orang tanya, umur berapa? Lah umur berapa? Orang tanya kita. Orang yang murah dia kata, Allah, nak kata tua tak tua lagi, nak kata muda tak muda sangat. Berapa? Tak abang, rahsia. Tapi kalau kita cerita, umur berapa? Saya 52, muda lagi. Kita nak abang 52, nak abang tua dah. Tapi kata muda lagi, geram tak? Geram juga. Kadang-kadang kita habang umur, nak habang kita muda, dia tahu, oh tua dah kah, nak marah juga. Kan? Jadi maknanya, lah ni, tu sahabat. Tu sahabat. Ni siapa kata? Imam Syafi'i. Jadi untuk kita dijatuhkan, kita tak buka jalan untuk kita dijatuhkan. Tu mana orang yang ada muru'ah. Ya subhanallah, maka jagalah dengan menggunakan harta benda kamu, menjaga maruah kamu. Jadi gunakanlah harta benda kamu untuk menjaga maruah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam mana? Contoh. Sekalipun kita duduk bersedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi orang tak pernah tengok kita sedekah. Macam mana situasi macam tu? Kita selalu sedekah rahsia. Macam mana kalau kita selalu sedekah, orang tak tahu pun kita bersedekah? Boleh ataupun tak? Kata ulama, terbaiknya buatlah lama-lama sekali sedekah untuk orang tengok kita bersedekah. Sekalipun kita duk maintain sedekah sengap-sengap, diam-diam. Tapi sedekah dululah juga untuk orang tengok kita bersedekah. Pasal apa? Sebabnya kata ulama macam ni. Kalau orang tak pernah tengok kita sedekah, orang akan bunyi mulut. Orang akan bercakap, kawan kita no, hang pernah tengok dia buat tabung duit dan tabung.
Sepanjang aku tengok, tak pernah buah dalam tabung. Kedekut sungguh. Buah tu tak mau. Faham tak? Kedekut sungguh. Paduk bagi juga. Padahal duk bagi juga, tapi tak nak orang tengok. Jangan. Jangan kita dilihat tidak ada maruah. Buat lama-lama sekali sedekah salat Sayyidina Muhammad. Tapi bukan sedekah untuk orang tengok. Bukan sedekah tu nak tunjuk ke orang. Sedekah tu ialah untuk menjaga diri kita. Ni hadis ni. Kalau tidak, orang menjatuh kita. Jadi gunakan harta benda kamu untuk menjaga maruah kamu. Orang ada duit. Orang tahu kita tu ada duit. Rumah besar, duit banyak, kereta elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam qaryah kita, masjid kita tak pernah dia mai bagi 100 ke, 200 ke, 300 ke. Masjid tengah duk buat. Tapi tak pernah duk tengok duk main hulak. Jadi hak ni yang Nabi tak bagi ni. Jadi kamu akan dikata apa? Dia kata bakhil, dia kata kedekut, dia kata tik hidung masin. Tu tik hidung masin tu. Salah Sayyidina Muhammad. Nah, tak boleh. Kita kena pertahankan agama kita dengan menggunakan harta benda kita. Itu maksudnya. Baik, satu. Yang kedua, wal yusani ahadukum bilisanihi an dinihi. Maruah terjaga dengan harta. Yang kedua, Nabi sebut, jagalah agama kamu dengan menggunakan lidah kamu. Jagalah agama kamu dengan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan lidah kamu. Taib. Agama ni dalam diri. Agama dalam diri kita. Siapa yang sembahyang berarti dia telah mendirikan agama dalam diri dia sendiri. Siapa yang tak sembahyang, dia sedang meruntuhkan agama yang duduk dalam diri dia. Kita main sembahyang ramai-ramai berjamaah ni, kita sedang mendirikan agama dalam tanah ayak kita. Sembahyang ni kalau dia hidup, maka agama akan berdiri. Dalam kampung, kalau tak ada surau, tak ada masjid, berarti tak ada sembahyang jemaah, dalam kampung tu agama mati. Dalam kampung, kalau ada surau, ada masjid, orang duk azan, agama duk hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab orang kita ni macam ni. Dia sebenarnya, orang kita ni, dia nak tengok orang tolong peridup, baru dia nak pergi peridup. Ada banyak tempat saya pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni, dia pergi masjid, tak ada orang jadi imam. Last tak pergi masjid. Sebab buah yang paling malas, yang paling tak mau sekali, kena jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada imam, memang tak apa. Dia bang tak apa lagi. Tapi jangan jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi besarnya pahala orang yang peridup ni, peridup masjid dan surau, dia pergi azan, lepas tu kalau ada orang yang mai, orang tu tak mau jadi imam, tak boleh jadi imam, dialah yang mengimami. Kalau ada orang jadi imam, maka seorang mai, dua orang mai, tiga orang, empat orang, lima orang sampai surau tu hidup lah. Kalau imam tak ada, tak ada. Nah, tu buah awal dia. Bila mana dalam surau, dalam kampung ada surau, orang peridup, berarti agama hidup dalam kampung. Tapi dalam kampung, kalau dalam kampung tak ada surau, tak ada masjid, lagi-lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka agama tak hidup. Orang akan bawa diri masing-masing. Bila ada surau, semua hidup.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenuri hidup, maulud hidup, pengajian hidup, maka agama hidup. Jadi maknanya agama kalau hidup dalam diri kita, berarti dalam diri kita berdiri agama. Kalau berdiri dalam kampung kita, maka agama berdiri dalam kampung kita. InsyaAllah. Okay, macam mana kita nak jaga agama dalam diri kita ni? Cara nak jaga agama dalam diri kita ialah jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Lidah ni, kalau kita salah guna, dia bagi kesan pada diri kita. Contoh, saya nak tanya, ada tak masa-masa kita duduk kerja dululah, kita rasa malas nak pergi kerja, tak ada mood, orang panggil, tak ada mood. Kata ulama, punca yang boleh timbul tak ada mood tu satu perkara ya. Dia banyak bercakap benda-benda yang tak berfaedah, ataupun dia panggil lara. Bila cakap benda tak berfaedah banyak, dia akan menimbulkan kesan dalam diri kita, mempengaruhi dalam diri kita. Maknanya semangat kita ni dia duduk tan cakap benda baik, ataupun kita diamkan mulut kita dari bercakap benda yang tak berfaedah. Maka sebab itu dalam hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, siapa-siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hendaklah dia cakap benda baik ataupun dia diam saja. Cakap benda baik kalau ada. Tak ada benda baik, diam. Tapi diam ni bukan diam semata-mata diam. Kena buh dalam bracket, diam sambil bertafakkur. Diam sambil bertafakkur. Kita diam, kita boleh tafakkur, kita fikir. Contoh dalam jamban. Dalam jamban jaga-jaga sejahat-jahat cakapan, iaitu bercakap dalam jamban. Jaga. Pernah jumpa tak tu? Sejahat-jahat cakapan bercakap dalam jamban. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tu mak lah, dia kata, Kak, sagi kak pi beli cabai sana. Jadi lepas suruh nak beli cabai, sakit perut. Tak ada, nak habis lari masuk jamban. Lepas tu anak kata, mak nak cabai apa? Cabai hidup ke, cabai Melaka ke, cabai apa? Cabai Melaka. Tu cabai Melaka, jawab cabai Melaka. Tu pun seburuk-buruk cakapan. Dia macam dalam, kita ambil wuduk. Ambil wuduk, jangan bersemang. Makruh hukum dah. Kalau anak nak tanya apa pun, biar dia reti. Kita tak pernah jawab pertanyaan ataupun bercakap ketika mengambil wuduk. Biar dia faham. Macam itulah. Bila masuk jamban, terus ada urai hak di luar Allah. Dalam jamban apa ibadat dia? Diam dan tafakkur. Diam dalam jamban, jangan cakap apa. Tapi kita tafakkur, fikir. Fikir apa? Fikir hak kita tengah duk buat, tengah duk berak, kencing. Fikir apa? Ya Allah, besarnya ya Allah, ni amat boleh berayak ni. Itu ya. Macam mana orang tak boleh kencing? No? Tafakkur. Jadi maknanya, jaga agama ialah dengan menggunakan lidah. Sama ada kita cakap benda baik ataupun kita tidak bercakap, kalau benda itu tidak ada faedah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى